Uhayyikum jami'an bi tahiyyatil Islam tahiyatan mubarakatan min indillah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin salawatullahi wassalamuhu alaihi wa alaihim ajma'in wa ala ali kulli wassahabati wal qarabati wa tabi'in wa tabi'it tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin wa ila arwahi walidina wa muallimina wa dhabil huquqi alaina ajma'in wa khususan ila hadrati al-alim al-alama al-syaikh Abu Abdullah Husin Nasir bin Muhammad Taib al-Mas'udi al-Banjari syai'un lillahi lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alim al-hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yukhadi'una Allaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Shadaqallahul azim. Yang bermaksud yukhadi'una Allaha walladzina amanu, mereka hendak memperdayakan Allah dan orang-orang yang beriman. Wa ma yakhda'una illa anfusahum, padahal mereka hanya memperdaya dirinya sendiri. Wa ma yash'urun, sedang mereka tidak menyadarinya. Suratul Baqarah nombor betina, surah yang kedua pada ayat yang ke-9 daripada 286 ayat pada juzuk yang pertama. Dalam satu hadis Nabi yang berbunyi, An Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma An-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi, wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Atau kama qala rawahu Imam al-Bukhari. An Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-muslimu man salimal muslimuna, seorang muslim adalah orang yang kaum muslimin selamat, min lisanihi wa yadihi, dari lisan dan tangannya. Wal muhajiru, dan seorang muhajir, man hajara ma nahallahu anhu, adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari.
Dan lagi berkata hukama, as-sabru yu'inu ala kulli amal. Kesabaran membantu setiap urusan. Pertama-tama sekali kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadirat Subhanahu wa ta'ala yang dengan limpah dan kurnianya diizin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada kita pada malam ini untuk sama-sama kita menyambung lagi kuliah pengajian kitab kita, iaitu kitab Hidayatus Sibyan fi Ma'rifatil Islam wal Iman, yang moga-moga dengan pengajian ini akan mengukuh dan menambahkan lagi keyakinan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan keyakinan dan keimanan itulah kita dikira layak untuk ditempatkan Allah di dalam syurga nanti di hari akhirat kelak, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati pengerusi surau dan seluruh staf kepimpinannya, para imam, para bilal, tuan-tuan siap yang tak dapat kita nak sebutkan namanya satu persatu, yang amat-amat disanjungi para asatizah, alim-alim ulama, tuan-tuan guru, ustaz ataupun ustazah yang hadir pada malam ini. Mohonlah ditegur kepada hamba yang fakir dalam bidang ilmu ini, sekiranya apa yang disampaikan dan dikongsikan ada salah dan silapnya. Yang kita kasihi ayah-ayah, ibu-ibu, pemuda-pemudi, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik, kita sambung kitab Hidayatus Sibyan, kitab Jawi Lama, pada muka surat 4, 10 baris dari atas. Qala muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang kitab, ketujuhnya kudrah, artinya kuasa Allah Ta'ala. Bermula maknanya iaitu satu sifat yang mawjud, yang berdiri ia pada zat, yang mewajib ia bagi zat akan kaunuhu qadiran, yang ta'aluk ia dengan mengadakan tiap-tiap mungkin dan meniadakan dia atas muafakat iradatnya. Artinya tiada mengada oleh Allah Ta'ala akan satu mungkin melainkan atas sifat yang ditentu akannya oleh iradatnya. Lawannya al-ajzu, artinya lemah, iaitu mustahil. Dalilnya firman Allah Ta'ala, wallahu ala kulli syai'in qadir. Artinya bermula Allah Ta'ala atas tiap-tiap suatu amat kuasa. Jadi kita nak sambung ni, dan masih lagi dalam perbahasan dan perbicaraan tentang sifat 20. Yang kita nak masuk ni iaitu sifat yang ketujuh daripada 20 sifat yang wajib kita kena tahu bagi Allah Ta'ala, bagi Tuhan kita. Dia macam biasalah, untuk memahaminya dengan jalan tafsir, dengan jalan terperinci, maka memerlukan kepada 5 perkara, 5 poin. Iaitu poin yang pertama, namanya, nama sifat. Jadi nama sifat ini namanya kudrah. Qaf, dal, ra, ta marbutah. Kudrah, itu namanya. Poin yang kedua, ertinya. Erti di sini maknanya terjemah bahasa. Kudrah itu dalam bahasa Arab mestilah diterjemah ke dalam bahasa kita. Sebab kita bukan orang Arab, macam mana kita nak faham? Maka kena terjemah dulu dalam bahasa kita. Maka Tok Syekh tolong terjemah dah untuk kita. Ertinya kuasa Allah Ta'ala.
Jadi kudrah tu diterjemah dalam bahasa kita, kudrah tu maknanya kuasa. Tapi ada tak kita cakap Melayu tapi tak sebut kudrah. Orang dulu sebut kedrat. Kedrat tu mana kata tenaga lah. Tak ada kedrat aku nak dibajak sawah dia kata. Tak ada kemampuan, tak ada tenaga, tak ada kuasa, tak larat, macam tu lah. Maksud dia gitu. Tapi bahasa Arabnya kudrah, artinya kuasa. Sifat ni sifat Allah Ta'ala. Itu poin kedua. Kemudian poin yang ketiganya, iaitu makna sifat kudrah tu macam mana? Apa makna kudrah? Bermula maknanya, jadinya kudrah itu atau kuasa itu, iaitu satu sifat yang mawjud. Pertama sekali Tok Syekh kata sifat kudrat ini adalah satu sifat yang mawjud. Apa makna mawjud? Makna mawjud ada dan sungguh. Ada lain, sungguh lain. Ini bahasa kitab disebut gitu. Ada dan sungguh. Makna ada tu mawjud fi zihin wa mawjud fi kharij. Kata ulama. Zihin tu maknanya pemikiran, kharij tu maknanya luaran. Ada yang dikatakan ada tadi, mawjud tu maknanya ada pada pemikiran dia. Kalau kita fikir, kita mampu fikir, nampak kata Allah itu ada kudrah, Allah itu maha kuasa, Allah itu berkuasa. Kita nak dipikir kita tu dalam pemikiran dia, kita nampak pemikiran tu. Dan daripada kharij pun mawjud juga, kata ulama. Itu maksud mawjud itu. Ada tu, kharij pun ada. Kharij ni apa dia? Luaran. Maka kata ulama, jika diizinkan Allah nanti di hari akhirat, kita akan dapat melihat, sungguh-sungguh melihat akan sifat kudrah Allah. Macam mana? Wallahu a'lam. Takat tu je lah, wallahu a'lam. Jangan cari lebih. Ustaz ni tak tahu ni. Nak cari tahu tu. Kan? Dari ajaran pelik-pelik ni. Tak masalah kat tu je. Kita punya ilmu takat ni. Ada. Jadi nanti hari akhirat dengan izin Allah, kalau Allah pilih kita, harap-harap memang Allah pilih kita lah, dapat melihat zat dan sifat Allah. Macam mana? Wallahu a'lam. Tapi ulama kata begitulah, mawjud fi zihid wa mawjud fi kharij. Nampak di pemikiran kita masa sekarang ni, dunia ni kita tak nampak Allah, tapi nampak secara mikir. Dengan berfikir tu nampak. Itu panggil mawjud fi zihid. Lagi satu mawjud fi kharij. Ada pada kharij. Kharij itu makna luaran. Nanti di hari akhirat nampak Allah semua, nampak zat Allah dan nampak sifat Allah, nampak diri Allah, nampak kuasanya Allah. Macam mana? Wallahu a'lam. Gitu. Ni. Iaitu sifat, itu maksudnya. Itu dobit di situ. Iaitu satu sifat yang mawjud. Itu makna mawjud tu. Yang lagi, setiap kali bila kita ngaji kitab-kitab, apa nama kitab Jawi lama ni, dia kaedah kitab Jawi lama ni, dia mengikut kaedah tata bahasa Arab. Walaupun dia bukan tulisan Arab ni tulisan Jawi, cakapnya cakap Melayu, tapi kaedah susun ayat tu diikut kaedah susun macam Arab punya susun, tata bahasa Arab. Kalau kita mengaji ilmu adat, ilmu bahasa Arab ni, ilmu nahwu sharah ni, yang tu dia dalam bahasa Arab panggil alladhi. Ini kita baca dalam Quran, alladhi yu'minu. Alladhi itu namanya isim mausul. Isim yang memausulkan, mewasilkan, menyampaikan atau menyambungkan. Maknanya isim mausul itu ialah perkataan yang. Jadi setiap kali ada yang, maknanya disabit kepada objek yang dikhabarkan, yang dibahaskan, yang diceritakan. Maksudnya kalau di sini yang nak diceritakannya kudrat itu. Jadi bila dia kata satu sifat yang mawjud, maknanya yang mawjud tu satu yang tu, kudrah tu. Yang ni masuk dalam domain kat ganti nama. Maknanya nak merujuk pada siapa? Kudrah tu yang mawjud maksudnya.
Kemudian dia kata yang berdiri, yang tadi, yang tu mana kudrah tu. Kudrah yang berdiri maksud. Maknanya sifat kuasa Allah Ta'ala itu berdiri ia pada zat. Berdiri ia pada zat. Maksud macam mana pula? Ini sifat tu berdiri dekat zat. Bukan maksudnya tu. Maksud sifat yang berdiri ia pada zat, sifat Allah Ta'ala itu ada pada zat Allah. Ada tu pula jangan ada tu pula jangan kita faham adanya dengan cara menempel. Menempel. Ini zat Allah, ini sifat kuasa Allah, sifat kudrat dia. Nempel lekat situ. Bukan itu kan. Ada pun zat dan sifat Allah itu bersekali, berpisah tiada, tak boleh dipisahkan. Itu zat dan sifat Allah. Beza dengan kita lah tu. Diri kita dengan sifat kita, dia tak bersekali, dia hanya menempel. Bila Allah letakkan sifat tu kita, adalah kita sifat tu. So bila Allah tarik sifat tu, tak ada kita sifat tu. Sebab tu mula-mula sekali bila Allah jadikan kita, jasad kita ada dah kat mana? Dalam perut mak kita. Dalam perut tu jasad tu ada. Orang panggil apa? Kalau masa sains dia panggil apa? Fetus. Panggil fetus. Duduk dalam tu. Jasad tu ada dah. Tapi boleh gerak lagi tak? Tak gerak lagi. Sebab Allah belum masukkan sifat-sifat tu. Zat tu ada dah, sifat belum. Masuk sifat hidup, baru kita pun bergerak. Kan? Lepas tu kalau macam sifat kuasa ni bertenaga. Tu Allah belum bagi lagi. Lepas tu tak boleh hidup nyawa, tapi tak boleh gerak lagi. Lepas tu wek keluar daripada perut mak kita. Keluar tu kan? Allah bagi sikit lah sifat gerak tu kita. Menyebabkan dengan gerak kita tadi, kita hanya mampu menghayun tangan dan kaki. Tapi nak balik tak boleh. Balik badan tak boleh. Duduk gitu lah. Tu je dia boleh buat. Lama-lama Allah tambah lagi sehingga kan dia boleh kalih pula badan dia. Balik badan pula. Dan balik lah. Balik itu, lepas tu nangis. Sebab dia tak nak pusing balik. Lepas tu Allah tambah lagi, boleh jatuh hati pula lah. Itu lah benda ni. Kita realiti dalam hidup kita ni nak menunjukkan ni sifat Allah lagi. Lama-lama tu mula boleh balik itu ya. Tapi tak boleh angkat lagi tangan. Betul Allah bagi pula sikit lagi kekuatan, tangan tu dah mula kuat. Tu kudrah tadi tu kekuatan Allah bagi, boleh angkat tangan. Boleh angkat tangan, boleh melangkah. Mula-mula ke belakang, depan tak boleh. Riba je. Kan? Lama-lama depan belakang boleh, kanan kiri boleh. Lepas tu lama-lama Allah kuatkan pula kaki, dah boleh bangun pula. Tapi jalan-jalan jatuh, bagi tatih orang kata. Kan? Kena pegang cushion, pegang sofa, pegang. Lama-lama boleh jalan tu. Dalam kali berlari pula lah. Dah berlari, lompat pula. Habis lompat sofa, habis lompat. Tak cukup bantu Allah bagi yang kekuatan, manjat habis lah. Sampai atas tiap dia manjat. Tak tahu bahasa apa dia lah. Lepas tu lah kan, kadang orang bawa budak ke rumah Allah kan, bawa budak ke masjid. Tak salah bawa budak kan. Kita nak didik dia supaya dia biasa dengan rumah Allah dan dia biasa dengan suasana sembahyang. Sebab budak ni apa yang dia lihat, itu yang dia belajar. Walaupun nampak dia main-main gitu, tapi dia tengok kita angkat tabir, kita rukuk, kita sujud, dia ada dalam pemikiran itu. Sekali-sekali dia akan tiru. Dia akan tiru rukuk, tidak sujud. Bila dia angkat jadi asyadolah, dia pun angkat juga jadi. Kita tengok. Yang terakan dia angkat dulu. Kita angkat satu je kan? Macam-macam dia, sebab dia belajar. Lepas tu dah dia main-main lari-lari, atau sambil pelik lah, nama pun budak. Dia baru dapat tenaga tu. Dia jadi mana benda baru sampai, benda baru datang. Syok. Macam kita dulu lah, muda-muda baru dapat motor, tak kurang daripada 100 km sejam pun.
Mak kata pergi kedai beli gula. Kedai berapa langkah di bawah rumah je. 100. Beli gula je. Kan? Apa laju sangat awak ni? Budak baru nak up. Budak baru dapat motor. Dah. Nampak waktu tu slow. Sebab dah lama bawa. Dah sampai boring kan. Nah, kalau boleh dia nak motor tu pusing sendiri. Kenapa dia pula? Nampak dia dah malas dah. Sebab apa benda dah biasa. Dah biasa dapat. Ni kalau budak baru dapat, dia baru dapat boleh lari. Lari kan. Lari sana, lompat sana. Nah, tu saya beli. Yang pelik kalau Tok Imam dan Tok Bilal main macam-macam. Tu baru pelik. Bapa-bapa orang nak main lari-lari. Tu baru pelik. Tapi kalau anak orang tak sakit lah. Kadang boleh kita nak tegur sebagai didikan. Duduk diam-diam. Nak semayang ni. Orang dia kuliah ni. Diam, jangan bising. Cakap dengan penuh hemat. Jangan sampai tengking apa semua marah. Marah. Suruh dia balik pula. Cik, dia marah. Padahal dia masih kecil teruk ni. Terjun kolam tu kan. Dah besar ni je. Padahal kalau buka rekod dia balik. Aduh nak cerita. Sebab ni lah kudrat yang Allah bagi pinjam daripada makhluk. Makin lama makin besar, makin galak. Masuk pula sukan lumba lari tu, menang 100 meter. Dah masuk dah lompat pagar, lompat apa tu yang lari sekolah tu sebab dia boleh lompat pagar. Nampak kan? Mak dah kelam tu dia kuat dah. Tu naik sampai umur 30 makin kuat. Masuk 40 jaga. Dia 40 ni maksimum. Sebab Nabi kata umat aku kebanyakannya umur 80. Kebanyakan umat Nabi ni 80. Standard lah. Sekarang ni pun 80 payah nak sampai lah ni. Tapi standard dulu biasanya 80 tu standard. Jadi bila 80 ulama bagi 2. 80 bagi 2 jadi 40. 1 sampai 40 tu usia muda. Tu usia tengah kuat. 40 sampai 80 graf dia mula turun. 1 sampai 40 dia tengah naik. Tengah naik masa ni kan. Ajak jogging boleh, ajak semua boleh. Panjat gunung boleh, kan? Masuk 40 bawah, saya kata nak panjat gunung. Panjat tangga rumah kadang tak darat dah. Tingginya rumah dia tak darat. Dah mula. Masa tu kadang mula penyakit mula singgah. Kan? Mula dah dapat 3 series. Bukan BMW 3 series. Tu apa? Ini 3 series penyakit 3 serangkai. Kek jantung, cing manik, go out. Saya buat makan banyak macam-macam. Lama tenaga yang kita sebut tadi tu, ada Allah bagi pinjam, bantu Allah ambil balik. Macam mana Allah bagi sikit-sikit, Allah ambil pun sikit-sikit juga. Cuba tengok kehidupan kita. Dia akan patah balik macam muda balik. Tapi bukan dia jadi muda, tapi dia punya PL tu jadi macam budak balik. PL dia jadi budak balik. Mulalah kan tadi saya sebut tadi, budak dia jalan-jalan jatuh ataupun dia kena rabul dinding nak jalan. Ada lah kan? Tuk, dinding rabul. Kalau tak jatuh. Lama dah mula lemah balik. Awak ambil balik dah. Tenaga kaki dia awak ambil balik. Dah tak dapat jalan. Dan awak tarik balik tenaga tangan. Pegang jawan jatuh. Yang ni tak boleh, pegang ni tak kuat dah. Lalu orang mula ambil satu tenaga. Itulah artinya Allah dah mula memberi isyarat. Bila tenaga tu Allah dah ambil satu-satu, makna last kali Allah nak ambil pun nyawa lagi. Ni tak Allah dah tunjuk satu-satu galak lagi dengan motor sok. Tapi tak apa kalau dia bawa motor lagi masjid surau, dia tahan kira kan. Jalan sikit-sikit boleh lah, jalan rumah anak semua. Tapi kalau ikut macam style orang muda, fikirlah kita ni kan, lebih baik kita banyak beramal daripada kita jelajah sana jelajah sini, sedangkan kita pun dah tak ada kekuatan. Jadi lain kali bukan kita bawa motor bawa kita. Tu yang dia patut nak pernah tak pernah. Tak ada nak kontrol dah. Tadi tenaga dah semakin lemah.
Bila Allah dah bagi isyarat tu, makna kata kita lebih banyakkan kepada hal-hal keakhiratan. Dia kadang-kadang tengok super zoom, potong highway, boy. Betul berhenti akhirat, tengok dia pun berhenti kan. Buka helmet putih semua rambut. Ingatkan anak muda kan. 70 kan. Tapi tak apalah, biarlah dia. Kan. Ini cerita tak apalah. Duit dia kan. Tapi yelah, kalau sebaiknya bukanlah dosa tak? Dia kata dimaafkan. Dah lah dosa. Tapi yelah, batuk-batuk itu dah zaman muda kita habis dah. Ni tenaga dah mula kurang. Baik kita buat banyak benda-benda keakhiratan sebelum terlambat. Sebelum takut nanti kita nyesal. Kita menyesal. Tak apa menyesal tak dapat pergi superbike masa hidup. Allah akan ganti superbike kat dalam syurga ni. Esok dia lagi besar di dunia ni. Boleh masuk orang tu esok. Bukan tak masuk kepala kan? Lagi bau, lagi laju. Allah bagi burak tu. Bukan Honda apa tak? Burak. Bukan burak air. Burak air apa? Sini tak ada burak air. Tempat kami dia. Kejut tengok isi minyak burak. Laju ni kalau isi ni. Kan? Nanti cerita Isra Mi'raj ada dalam tu. Mana ustaz yang datang ceramah Isra Mi'raj tanya dia kata cerita pasal burak. Dia punya langkah tu sejauh pandangan mata. Maknanya kalau kita duduk tepi laut, kita nampak ujung sana kan, dekat air laut tu, kita nampak ujung. Itu dia punya selangkah burak. Maknanya cari hayam besar ni langkah tu. Boleh Ducati ni burak. Tak apa dunia ni kita tak dapat abang cakap apa, hajat-hajat kita ni lah. Kadang-kadang orang lelaki memanglah dia ada taste. Dia nak itu, nak ini. Kadang-kadang tak sampai. Tak apa, sabar. Allah ganti lebih baik. Iaitu nanti di hari akhirat kelak. Kan? Sama ya, hajat kita nak tambah seorang lagi, tapi tak lepas. Contoh. Tak apa, sabar. Allah ganti 70 terus kat sana. Malah orang kata. Gitu. Itu dia. Jadi Allah ambil lah kali ambil semua. Kerah kaku kita. Macam budak. Akhirnya mula lebih macam budak. Sebab tu dengan orang tua ni kita kena hati-hati jugalah jaga-jaga. Sebab dia akan kembali seperti budak-budak. Macam-macam budak-budak dia cepat menangis. Tengok budak-budak. Budak-budak kita tinggi suara sikit. Tak pukul lagi, bawa angkat tangan. Sakit dia. Sakit apa kena budak ni? Budak. Orang tua kan, kalau orang tua kita cakap kasar sikit, dia akan terasa hati. Lepas tu hati-hati. Kadang-kadang itulah orang sebut melayani kerenah orang tua. Kenapa disebut itu? Sebab kadang-kadang PL perangai dia kadang-kadang macam budak-budak. Memang kadang-kadang kita ada rasa di hati itu macam rimah atau sebagainya. Tapi ingat tu mak ayah kita. Ingatlah bahawa dulu kita kecil pernah menyusahkan dia. Sekarang Allah balas balik kat kita. Jangan kita rasa payahlah mak ni, payahlah yang ni, usahlah. Dah kita menyusahkan dia dulu tak? Ni sebab tu hikmah Allah jadikan kita hidup di bumi. Bumi ni bentuknya apa? Bulat. Macam tu dah juga hidup kita tu bulat. Macam mana kita datang, macam tu kita kembali balik. Jadi macam tu kita sabarlah. Sabar jaga dia kan? Sabar. InsyaAllah dengan berkat kesabaran tu Allah ganti sesuatu yang lebih baik. Kadang-kadang ada orang dia berniaga, berkat dia jaga mak ayah dia berniaga, dia jadi laku. Niaga dia jadi untung banyak. Berkat daripada kerana menjaga mak ayah. Dia kerja elok, dia kerja dia. Orang lain semua ada masalah, ada susah. Dia masalah ada juga, cuma masalah dia senang selesai. Masalah dia kurang. Berkat kerana dia sabar. Itu yang penting. Gitu. Jadi inilah nak ceritanya kedrak. Itulah maksud sifat kita tadi. Kedrak kita tadi lah, kita bagi kedrak lah, tenaga, kemampuan apa semua tadi. Dia hanya menempel. Bila menempel, dia Allah masa Allah bagi dekat, dia dekat. Bila Allah cabut dah, ambil tak ada. Tinggal zat saja. Sifat tu tak ada dah. Ada kita.
Jadi kita ni bukan kita punya, zat pun bukan kita punya, sifat pun lagi bukan kita punya. Semua Allah punya. Dalil putih Allah punya, Allah ambil dia. Kalau kita punya kekal lah sampai ke mati lagi kita kuat ya Allah ambil dia. Sebab itu hak Allah, Allah punya, bukan kita yang punya. Gitu. Adapun Allah memang zat dan sifat Allah ni. Tak ada siapa boleh ambil. Mana pula Allah tiba-tiba jadi lemah. Itu maksud sifat sifat kudrah tadi, berdiri ia pada zat tu maksudnya. Maknanya bersekali dengan zat Allah dan tidak akan berpisah buat selama-lamanya. Dan maknanya dalam arti kata lain, selama-lamanya lah ataupun bila-bila pun Allah itu bersifat dengan sifat berkuasa atau berkuasa. Kalau dalam Baqarah Al-Amani, para ilmu guna perkataan berkuasa. Itu panjang, kalau nak urai itu saya ringkaskan lagi lah. Dan nak ceritanya, Allah itu sentiasa maha berkuasa. Adapun kita, kuasa ni cakap-cakap aja. Hakikat tak kira kuasa pun, tak kira siapa pun dia. Tak kira siapa dia. Hatta hakim sekalipun, masa jadi hakim memang ketuk kayu tu, sampai cabut kayu, bang, jatuh hukum. Memang bagi hang duduk atas tu, kalau hang duduk orang pula tengok hang pula terlibat dengan kes rasuah lain, hang pula duduk dalam kandang, orang lain nak ketuk hang, hang pula kena. Nanti jangan sombong, kita ni kadang-kadang di atas, kadang-kadang di bawah. Itu bawa hakim dah dalam Perdana Menteri lagi. Masa pegang jawatan 5 tahun sekali orang bagi, dia duduk atas. 5 tahun depan lah belum tentu jatuh pula. Jadilah rakyat yang sendiri tak. Nampak? Agung gitu tak? Sultan gitu tak? Walaupun memang agung sultan ni kerana pilihan lain. Tapi kalau Allah mangkatkan dia, mana kesultanannya? Mana keagungannya? Tak ada. Dalam tubuh tu kan, keras aku situ sama, tak kira apa. Sebab kita hanya manusia, hamba, makhluk di sisi Allah. Allah yang maha hebat, yang maha berkuasa. Jadi boleh pinjam kata sajalah. Oi, dia tu ada kuasa tu. Ada kuasa bahagian pinjam cakap, bukan hakikat. Bila bukan hakikat, apa kita takut dengan dia? Yang mana dia ada power, dia ada kuasa, dia boleh pecah Tapi dia boleh pecah, bukan dia boleh bagi mati. Menghidup dan mematikan hanya Allah. Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal, kenal? Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal, imam kepada mazhabnya Hanbali. Mazhab Hanbali kita bisa dengar. Ini lah imam dia, namanya Imam Ahmad bin Hanbal. Dia pakai nama ayah dia Hanbali, nama betul dia Ahmad sebenarnya. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal dia, di zaman dia tu pemerintah khalifah, bukan pemerintah biasa ni, kan ada menteri, kan presiden, khalifah kerajaan Islam waktu tu berakidahkan Mu'tazilah waktu tu. Akidah yang tak betul, sesat, berakidah Mu'tazilah. Akidah Mu'tazilah ni sesat. Nanti kalau ada masa ni kita cerita macam mana dia Mu'tazilah sesat ni kan? Jadi akidah Mu'tazilah pemerintah ni, dia antara kesesatan dia mengatakan Quran itu makhluk. Quran itu makhluk, itu dia punya pegangan. Jadi dia perintahkan Imam Ahmad bin Hanbal suruh mengaku bahawa Quran itu makhluk. Sebagian besar ulama lain ada yang ditangkap kemudian diugut. Kalau kamu tak kata Quran itu makhluk, kamu dipenjara. Dan antara kebanyakannya ada ulama yang sanggup kata, baiklah, sebab nak lepas diri, dia pun kata Quran makhluk lah. Tapi bila sampai kat turn Imam Ahmad bin Hanbal, dia kata sesekali aku takkan kata Quran itu makhluk, kerana Quran bukan makhluk. Quran itu kalamullah, kalam ni Allah, kata-kata Allah. Kata-kata Allah bukan makhluk, itu kata-kata milik Allah. Al-Quran itu bukan yang makhluk, kata Imam Ahmad bin Hanbal. Kerana dan kalau kamu tak nak kata, aku tangkap, aku seksa kamu, seksa. Akhirnya dia ditangkap dan disebat setiap hari 100 kali.
Bukan 10 kali, 100 kali sebat dengan tali cemeti. 100 kali setiap hari. Dan waktu dia disbat, dia sedang berpuasa pada Allah. Dan setitik air pun dia tak minum, dia tak buka puasa. Disebab sebabkan banyaknya kali sebab, akhirnya baju dia sampai terkoyak. Koyak jubah, kan? Kain asyik kena sebab koyak tu. Akhirnya dah pemerintah tak tahan dengan dia. Dia punya kuat sabar dia, kuat iman dia, tak nak ngaku-ngaku juga. Lah kali pemerintah yang tak sabar. Pemerintah kata, kalau kamu tak nak juga kata Quran itu makhluk, esok kamu akan dihukum gantung sampai mati depan khalayak ramai. Imam Ahmad redo, kata aku nak gantung aku sekalipun, aku takkan sesekali mengatakan Quran itu makhluk. Kalau dengan semata-mata aku nak menyelamatkan diri aku, memang boleh aku selamatkan diri sebab darurat, nyawa itu penting. Tetapi kalau aku kata Quran itu makhluk, bagaimana orang yang rakyat biasa di bawah sana? Mereka menunggu-nunggu jawapan aku sebab dia ulama terkenal. Kalau dia kata ya, habis semua orang pun akan percaya memang Quran itu makhluk. Rosak akidah umat tu. Lebih baik aku binasa, jangan umat binasa. Akhirnya esok nak dihukum gantung. Menjelang esok, pemerintah tu yang mati. Mati dia, sungguh mati pemerintah. Akhirnya berlaku pertabalan, dilantik khalifah yang baru. Lantik khalifah baru. Khalifah ini mengisytiharkan Imam Ahmad bin Hanbal dibebaskan. Tidak bersalah, dibebaskan. Bila bebas, waktu itu Imam Syafi'i ada lagi. Imam Syafi'i dengar Imam Ahmad bin Hanbal dah bebas. Imam Syafi'i kirim anak murid ini pergi ke rumah Imam Ahmad bin Hanbal, mintakan dia jubah yang dia kena sebat dalam penjara. Anak murid ni minta jubah tu, Imam Ahmad bagi. Kemudian Imam Syafi'i ambil jubah tu, rendam dalam air, diubah minum. Dia kata berkat kerana iman yang tinggi Imam Ahmad bin Hanbal, aku nak ambil keberkatan daripada jubahnya ini. Nah, moga-moga dengan aku pun jadi kuat imannya. Aku ambil berkat air rendaman jubah Imam Ahmad bin Hanbal. Kalau rendaman jubah saya nak dia tak ingat lagi, tak ada apa kan? Kita pun tak tahulah. Kalau kita duduk zaman tu lah, kena ugut ni tu agak-agak tak tahulah kita ni macam boleh tahan ke atau ikut tadi. Kalau nak kata zaman lah macam-macam zaman dulu lagi, Imam Syafi'i pun pernah kena ikat kaki dengan tangan dia, diseret dengan kuda, berseret ke atas padang pasir, berdarah-darah badan. Jadi dahsyat juga ujian-ujian untuk mempertahankan agama sejak dulu ni. Jadi nak cerita ni apa hari? Yakin dengan kuasa Allah. Patut kata esok nak mati lagi sebab nak kena hukum gantung. Dengan kuasa Allah, pemerintah yang mati. Ini kata kudrat tadi tu. Mu jangan sombong, mu kata aku nak hukum sila-sila, hang tu Allah hukum dulu. Kalau tu kita tak usah takut dengan orang. Kita yakin dengan Allah. Kalau takdir kata kita mati pun bukan sebab dia yang mematikan kita, Allah yang mematikan dia. Dulu tu guru saya ditangkap. Macam ni juga lah, kek balak-balak ni mentahankan agama ni lah. Dia kena tangkap, masuk IC. Jadi ada seorang pegawai tu, dia memang anti agak dengan tubuh ni, membalak dengan. Bila tubuh masuk, dia kata apa? Dengan sombong dia kata, Sidik. Dia panggil Sidik, panggil ustaz ni apa. Kata, Sidik, hang ni sebab dia ketua dalam mungkin dia wadah paling besar apa, tak tahulah. Dia ada kuasa dalam penjara tu. Dia kata selagi mana aku tak tanda tangan, hang takkan keluar dari sini. Hang tu dalam genggaman aku, kata dia. Nampak dia punya sombong. Apa jawab tu saya? Guru saya kata, aku masuk dalam penjara bukan sebab hang, bukan sebab kerajaan, bukan sebab pemerintah, bukan sebab mahkamah, bukan sebab undang-undang. Tapi aku masuk penjara sebab Allah yang masukkan aku. Maka aku juga akan keluar daripada penjara bukan sebab siapa-siapa, tapi Allah yang akan keluarkan aku. Tu kata orang mengaji. Tu Allah sebut dalam Quran, kul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun.
Katakanlah wahai Muhammad, sama ke orang yang belajar dengan orang tak belajar? Tak tahu. Bagian berpakaian boleh tiru, bagian pemikiran tak tahu. Orang berilmu dia yakin Allah kuat. Nah, akhirnya masuk dalam tu dan kawan kaki ceramah. Tiba-tiba dalam tak boleh ceramah. Dia nak ceramah juga. Akhirnya masa makan kan bawa talam besi tu kan. Dia ambil sudu, dia ketuk tang. Nah, lepas kita makan ni ada ceramah yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Dia ceramah kat kantin, kat cafeteria tu. Dia pun ceramah pom. Wah, sampai takbir kan. Nah, takbir. Bagus. Jadi ramai pula yang sokong dia. Lama pegawai-pegawai ini mesyuarat bincang. Kita ni kalau kita simpan dia lama-lama hampir semua jadi geng dia ni. Baik kita keluarkan dia. Akhirnya keluar keputusan dia dibebaskan. Dikeluarkan dia, bebas. Bila dia bebas, dia sisi dengan kawan tu. Tapi cerita ni bukan hari ni masuk esok keluar. Lama lah ni saya sikit aja. Nah, dia kata sekejap dia keluar dia. Bukan cerita ni lama, tapi saya sikit kan. Nah, lepas tu masa nak keluar sisi dengan kawan. Lepas tu apa kata tu Ustaz ni? Dia kata, tengok betul tak saya kata? Walaupun hati awak tak setuju saya keluar, tapi hari ini saya tetap akan melangkah kaki keluar kerana Allah yang keluarkan saya, bukan kamu. Apa yang Allah nak, tak ada siapa boleh halang. Sehebat mana pun kamu, sekuat mana pun kamu, Allah Maha Kuat. Allah lebih berkuasa. Itu orang yang mengaji dia faham. Tak ngaji, jangan. Jadi apa kita? Takut dengan manusia. Itu yang dimaksudkan ittaqullah, takut kepada Allah. Nah, jangan kamu takut dengan makhluk, kerana makhluk tidak boleh memberi manfaat dan makhluk tidak boleh memberi mudarat. Kata Syekh Athaillah As-Sakandari dalam kitab Hikamnya, makhluk itu adalah seperti bayang-bayang saja. Bayang-bayang melewat apa? Dia buat ibarat contoh kisah. Naik satu perahu jalan kat sungai. Ada pokok pokok bakau kat tepi tu. Kan? Matahari duduk lahir. Jadi melintang bayangnya dekat sungai. Melintang bayang. Perahu jalan-jalan sampai kat bayang, tiba-tiba tak bergerak. Awak tak jalan. Kena sekat dengan bayang-bayang pokok. Boleh terima akal. Atau lama tak boleh terima akal. Sebab bayang tak boleh. Kalau pokok tu tumbang, dia sungguh. Tapi kalau bayang boleh buat apa? Bagi manfaat pun tak boleh, bagi mudarat pun lagi tak boleh. Begitulah dia kata, itulah makhluk. Makhluk umpama bayang-bayang saja. Nak bagi manfaat tak boleh, nak bagi mudarat pun tak boleh. Doktor boleh menyembuhkan ke? Dia cuma merawat penyakit saja. Kalau doktor boleh menyembuhkan, doktor umur paling panjang, doktor pun mati. Nah, doktor pakar jantung sakit jantung. Doktor pakar tulang tercekik tulang. Nah, dia mati badan dia doktor pakar tu. Dia jaga kesihatan kalah kita. Makan betul perah bagi keluar minyak. Makan benda yang membahayakan kesihatan akan dia. Sebab dia paling pakar kesihatan. Dah kali mati tak? Mati juga. Mati juga. Tapi janganlah jadikan hujah ni, jadikan dalil untuk menghalalkan supaya kita boleh merokok. Alah, rokok tak rokok mati juga ni. Tak kenal tu dia kata Ustaz ajar tu. Petik nama saya pula. Tetap benda yang boleh mendatangkan mudarat, tetap mudarat lah. Tapi nak cerita dari segi kuasa. Dari segi kuasa, makhluk tak ada kuasa. Memanglah bukan rokok yang mematikan, Allah yang mematikan. Tapi tetap ada benda yang ada mendatangkan mudarat, dia tetap dikira mudarat dari segi syariat. Adapun dari segi hakikat, Allah lah segala-galanya. Gitu. Itu kita kena faham situ. Jadi Allah yang berkuasa, boleh menjadikan apa saja yang dia nak. Jadi itu maksud maujud berdiri ia pada zat yang mewajib ia bagi zat akan kaunuhu qadiran. Maksudnya adanya sifat kudrat, maka mewajibkan adanya satu lagi sifat namanya kaunuhu qadiran.
Kaunuhu qadiran ni kita tak belajar lagi, tapi dia tulis siap-siap dulu. Dia nak bagi tahu bahawa kat sini bila ada sifat kudrat, maka adalah sifat kaunuhu qadiran. Ini dipanggil sifat lazim melazimi. Takdir kata benda ni takkan berlaku, cuma dalam belajar dipanggil majazi akli. Majaz, pinjam cakap kata tu guru kami, just untuk nak memahamkan dari segi akalnya saja. Takdir kata contoh, kalau-kalaulah sifat kudrat ni takdir pada Allah, maka kaunuhu qadiran tu pun takdir. Maksudnya kerana sifat kaunuhu tadi tu dia bergantung dengan sifat ni. Kaunuhu qadiran dia bergantung dengan sifat kudrat. Ada kudrat, ada kaunuhu qadiran. Tak ada kudrat, tak ada kaunuhu qadiran. Tapi mustahil Allah tak ada kudrat. Jadi bila mustahil Allah tak ada kudrat, maka mustahil juga lah Allah tak ada kaunuhu qadiran, mustahil. Jadi Allah sentiasa bersifat dengan sifat kudrat, maka Allah juga sentiasa bersifat dengan sifat kaunuhu qadiran. Apa tu kaunuhu qadiran? Itu belum masuk bab dia. Dia cuma bagi tahu sini macam tu saja hubungan dia. Gitu. Yang ta'alluq ia dengan mengadakan tiap-tiap mungkin dan meniadakan dia. Okey. Sifat kudrat ni dia ada ta'alluq. Ta'alluq kalau saya nak hurai ikut kitab betul-betul, takut nanti kita susah nak faham. Saya mudahkan bahasa je. Macam yang saya mudah boleh faham, macam tu saya nak tuan-tuan pun boleh mudah faham. Jadi ta'alluq ni dia adalah menuntut lebih sifat daripada zat. Dia adalah lebih dari sifat ni. Ya, contoh kita tunjuk contoh ni kita faham. Sifat kudrat ni ta'alluq dia nama taksir. Taksir itu artinya memberi bekas. Makna memberi bekas itu Allah berkuasa mengadakan benda yang tiada, Allah berkuasa mentiadakan benda yang ada. Itu maksudnya. Jadi kenapa adanya ta'alluq ni? Nak bagi nampak beza kita dengan Allah, makhluk dengan Tuhan. Kita boleh kata makhluk itu ada kuasa dari sudut cakap mulut. Kan kita panggil pihak berkuasa. Dia kata dia ada kuasa, dia boleh tangkap hang. Contoh. Kuasa dia tak boleh memberi bekas. Maksud tak boleh memberi bekas, kuasa makhluk macam mana hebat pun kalau nak kata itu ada kuasa, dia tak boleh memberi bekas. Maksud memberi bekas tak boleh memberi kesan pun. Contoh ini betul lain kan. Saya tolak jatuh. Yang menjatuhkan itu Allah, bukan sebab saya tolak. Dari segi zahir kita kata sebab saya tolak dia jatuh. Hakikat yang jatuhkan itu Allah. Allah yang berkuasa menjatuhkan. Itulah kuasa Allah, memberi bekas, memberi kesan. Allah boleh buat, kita tolak tak jatuh. Boleh. Tolak. Lepas tu kadang-kadang ada perkara-perkara yang berlaku dipanggil mencari adat. Bahasa kita tak ngaji tu orang panggil magic. Magic kan magic tu pasal Allah. Allah boleh buat benda yang kadang-kadang tak masuk di akal. Allah boleh buat. Allah boleh buat. Saya dulu tugas saya ni driver tuk guru dulu. Tu orang kata orang kanan, sebab kan lebar duduk sebelah kanan. Jadi lebar bawa di kuliah dekat Sungai Tani Kedah. Habis kuliah nak diisi minyak kereta sebab nak balik kan. Pergi singgah petrol tu, singgah petrol pump, pergi kat tempat diesel. Tu guru pakai kereta elak agak, dia pakai diesel kan, berhenti kat tempat diesel. Biasalah pump diesel kan dia jauh sikit, dia berhenti situ. Tu kita tolong nak dibayar kat kaunter, bayar duit. Tu abang isi pump mana bang? Dia yang jaga isi minyak. Abang isi kat mana? Dia tunjuk yang tepi belakang. Oh abang tukar bang, alik kat depan ni. Sebab situ minyak tak ada. Yang tu dia rosak, pump dia rosak, minyak tak naik. Abang tukar yang depan. Tak apa. Saya pun pergi dah kat kereta nak start balik parking. Kebetulan pergi masa begitu dua orang. Seorang lagi sahabat saya, dia yang nak tolongkan isi, saya dibayar. Jadi bila saya pergi, saya kata dah masuk balik ke kita, kena parking empat lain. Di sini minyak tak naik. Dia kata minyak tak naik apa, aku isi siap lah. Isi siap kau kan? Saya pun tengok meter full.
minta minyak. Kawan tu kata, rosak lah, minyak tak naik. Ini minyak dah masuk, aku isi. Minyak sampai full. Lepas tu, tak apalah. Kan? Lepas tu nak dibayar sebab kita dah tak nak belah dan tulis dah tunggu dalam kopiah. Kan? Itu dia, dia nak dibayar. Bang, apa ada di sini bang? Dia kata, bang jadi depan. Dah, tak payah deh, saya dah isi siap. Isi apa? Bang, minyak tak ada situ. Pam tu rosak. Dah, pam rosak, aku isi lah siap. Dah gaduh lah situ. Betul ke? Dia kata, iya. Dah tadi 2-3 orang tu. Dia nak kita tengok sungguh. Tengok. Sekali ni dia buat sekali ni tekan pam minyak tak keluar. Itu kan betul minyak ni kan? Tengok kita kan. Tok gua dia nak kereta ni untuk komen telefon dia tu daripada tak kisah. Tapi ada orang pun nampak meja perang beri baca tak tahu lah. Kan? Minyak naik sama tu. Kawan tu pun terpinga-pinga. Macam mana gila ni? Kan? Dan kalau nak bayar tak keluar kat komputer. Kali tengok kat tepi tu lah, bayar dah 100, bayar 100. Tu dah jalan. So yang masuk kereta balik nak jalan tu tanya, awak tadi kecoh-kecoh? Dia tanya. Tahu lah orang tu kata pam tu rosak, minyak tak naik, tapi kami dulu isi minyak full. Itu dia. Tu dulu kita tu kan. Saya ni. Kan? Maknanya kata benda ni dia kadang benda tu macam tak masuk di akal, tak logik, tapi jadi. Lalu tu kuasa Allah. Bukan magic minyak suruh. Bukan magic, kuasa Allah. Walaupun ini tak logik akal. Ada seorang tu di Kelantan. Ada seorang Tok Guru juga. Dia dapat ada anak muda ni tolak motor. Cerita ni saya dapat dari sahabat saya yang duduk ngaji di Pondok Pasir Tubuh Kelantan. Dia tolak motor. Tok Guru tu pun bawa balik masjid. Dia pun tegur. Assalamualaikum ni. Engkau salam. Kenapa tolak motor? Minyak habis cik. Minyak habis kan? Dah. Dan pakcik ada minyak. Tak apalah, berhenti tak. Buka cik. Buka menutup. Dia ambil botol air. Nak tuang air cik. Mana boleh tuang air ni? Jangan cakap banyak. Tengok air ni. Cuba tuang. Tuang-tuang dia tutup. Start hidup. Lepas tu pakcik tu Ustaz kata, start abang ni jangan buka dia. Jangan buka. Dia pakai tak pernah kering. Biasa boleh jalan. Tapi satu hari dah kita ni nakal. Kata, benda tubuh-tubuh dalam ni. Aku nak tengok juga. Buka dia, buka kosong, kering, tak ada apa dalam laki tu. Start balik tali hidup lah. Tali hidup lah. Tu benda ni kadang-kadang ya nampak. Orang kata, merepek aku tak berlaku kat hal. Cuma kalau berlaku, sungguh benda ni berlaku. Sebab kita kata benda ni boleh berlaku? Sebab kita yakin Allah Maha Kuasa. Kalau orang kata tak logik lah, itu bermakna mu tak kenal Tuhan, mu rasa Allah tak boleh buat. Ni lah peristiwa Isra wal Mi'raj. Nabi kata aku pergi ke Masjid Al-Aqsa. Padahal saya duduk ngaji dengan Baba Ridauddin. Dia kata kalau ikut fakta sejarah, kalau nak jalan daripada Mekah naik unta, nak sampai ke Masjid Al-Aqsa ambil masa 3 bulan baru sampai. Kalau balik pula lagi 3 bulan, 6 bulan pergi balik. Nabi pergi dengan 1 malam saja. Tak payah ada Masjid Al-Aqsa, siap naik ke langit pula pagi tu subuh sampai ke Mekah. Kan? Kalau ikut logik akal memang tak logik. Dah cerita Nabi. Kalau orang jenis kata, takkan kot. Abu Jahal ke hal. Abu Jahal yang tolak tak percaya cerita Nabi tu. Nabi kita yakin. Bukan kita yakin Nabi itu berkuasa. Nabi tak ada kuasa. Nabi manusia. Tapi yang berkuasa menjalankan Nabi itu siapa? Allah. Kalau Allah yang berkuasa, nak pelik apanya? Saya kata Palestin ke mana Masjid Aqsa lebih jauh pada tu, sampai planet Pluto mana pun boleh. Gitu. Kan? Ada satu lagi kisah, banyak kisah. Dan nak akan yakin gitu tu. Ni semua cerita-cerita ni adalah kitab-kitab dia bagi hikayat, nak bagi kita ni yakin. Kan? Satu hari ada 2 orang lelaki ni, dia pergi ke Mekah. Kan? Laki ni dia ada pasangan lah, suami isteri. Tiba-tiba suami dia tu hilang sekat seminggu tak balik-balik. Bini pun buat report polis apa semua ni, kata suami dia hilang. Kan? Suami hilang.
Ni gimana nak tahu, dia tak cakap apa. Tiba-tiba lepas minggu suami balik rumah. Abang gimana lama-lama ni? Tak seminggu tinggal saya ni, abang gimana? Aku pergi ke Mekah, dia kata. Buat kerja murah, pergi ke Mekah. Abang gini apa? Jalan kaki. Merepek jalan kaki, dia kata jauh gitu jalan kaki. Boleh seminggu je pergi dah balik dah. Sungguh aku pergi kan. Tak percaya apa, dia pun tunjuk tasbih, air zam-zam, minyak wangi yang tak wangi-wangi tu. Yang murah dia beli. Ada biasalah kan kita pergi Mekah kan, kita bawa balik benda-benda yang kan. Ada dia bawa ni dah putih-putih ni kan kat Mekah jual semua macam ni. Alah, kadang sini baru dia jual, pergi sini apa. Dah sungguh aku pergi dengan kawan aku. Dia panggil kawan dia, kawan dia kata kami pergi berdua. Sama-sama pakak-pakak gitu. Tak merepek dia kata. Ada kali laki dia sampai tahap, laki dia kata kalau aku bohong jatuh talak. Berat lah. Sampai melibatkan talak. Jadi bini dia semua salah, jatuh tak jatuh talak. Sebab suami dia sungguh kata tak bohong, tapi kalau betul suami dia bohong, jatuh talak. Akhirnya kes ni sampai bawa ke mahkamah. Tapi cerita ni bukan di Malaysia. Kita tanya mahkamah mana saat tu. Dah ni cerita ni dalam kitab ni cerita tanah Arab. Dia pun pergi masuk mahkamah. Hakim tanya apa kes ni. Suami saya dia kata dia pergi ke Mekah, padahal dia bohong. Kemudian dia kata kalau dia berani sumpah, dia kata kalau saya bohong jatuh talak. Sekarang ni saya tak tahu jatuh tak jatuh talak saya. Lepas tu hakim pun tanya lelaki ni, betul kamu pergi ke Mekah? Betul hakim, dia kata. Dan apa bukti kamu pergi ke Mekah? Dia pun tunjuk macam tadi, tasbih apa semua. Kamu di sini kau? Kata. Dah semua saya ada seorang kawan. Apa ni kawan ni? Ni saya pergi berdua dengan dia. Betul, dua-dua mampu ketul kan? Cakap betul ni, betul sungguh. Kan? Kali hakim pun pening macam mana nak jatuh hukum. Dia ni tetap bergerak kata dia memang pergi. Kan? Nak kata jatuh talak tak berani juga. Sebab dia kata dia sampai ke sudah, dia tak menafikan, dia tetap ngaku dia ni. Kali tiba-tiba lelaki ni bersuara, hakim, berkuasa tak Allah Ta'ala menjalankan iblis dari satu tempat ke satu tempat dalam satu saat? Iblis duduk Johor dengan kita dah sampai di sini. Satu saat sampai. Dia nak asuk kita, contoh lah kan? Boleh tak? Allah kuasa tak? Hakim kata kuasa lah, sebab Allah Maha Kuasa. Dan kalau iblis yang dilaknat Allah pun Allah berkuasa menyampaikan dia dari satu tempat ke satu tempat dalam satu saat, ini kan pula kita orang yang beriman. Takkan Allah tak boleh jalankan saya ke Mekah dalam masa saat yang kejap? Hakim terkejut. Lantas hakim tanya, siapa guru? Cerita ni cerita sungguh. Dan sehingga hakim tu dia berhenti kerja dia sebagai hakim. Dia pergi cari tu guru Mamat ni, lelaki. Dia pergi belajar dengan tu guru tu sampai hakim ni diangkat Allah menjadi wali Allah. Cerita ni cerita sungguh. Itulah ceritanya. Benda boleh jadi, benda boleh. Allah Maha Kuasa. Tak ada yang mustahil bagi Allah Ta'ala. Kalau kita kata tak logik lah, sebab hang tak kenal Tuhan. Hang tak sangka, hang tak tahu apa Tuhan tu Maha Kuasa. Tahu-tahu tak logik, kalau report mati di situ. Dan kuasa tak Allah matikan seseorang tanpa penyakit, tanpa isyarat, tanpa apa, tak ada. Mati tiba-tiba. Ada orang cuba tengok kat YouTube ada. Dia duduk-duduk saja berdebar. Kan dia sakit apa pun, bukan heart attack ke apa, dia tahan dia. Ni dah duduk saja berdebar. Ada orang mati dengan sujud elok tak ada sakit, tak ada merawat, aduh sakit tak ada sujud. Tak tahu senyap. Kita tengok lama sujud ni. Nizam tu kita pergi dekat dengan dengkuk. Nak dekat gitu ni. Sedap sangat kan. Tapi lalu contoh kan. Tu nak cerita. Ada kadang-kadang benda ni tak mustahil. Ada tak? Ini sebab kita ni lah tujuan kita ngaji sifat 20 ni, supaya kita kenal Allah, kenal Tuhan kita. Bila kenal Tuhan tak nak peliknya Allah Maha Kuasa.
Cuma ada benda-benda yang mustahil bagi Allah. Itu kita tahu juga. Bukan maksudnya Allah tak berkuasa, tapi tak benda tu takkan berlaku pada Allah. Contohnya orang tanya, berkuasa atau tidak Allah melahirkan anak untuk dia? Kita nak jawab dia, mustahil. Sebab kalau Allah melahirkan anak, Allah jadi lemah kerana sifat seperti makhluk. Ada pengganti pula. Kalau ada pengganti maknanya lemah lah. Kita ni kenapa ada anak? Sebab nak ganti tempat kita. Menunjukkan kita lemah, kita akan mati, kan? Orang lain pula, anak kita pula punya zaman, kita dah tak ada dah. Jadi Allah tak gitu. Jadi ada benda yang kita kena faham. Ada benda yang memang mustahil. Maksud mustahil itu bukan mana Allah tak berkuasa, tapi tidak layak bagi Allah. Tapi dalam hal ke atas makhluknya, segala benda Allah berkuasa. Dan kuasanya Allah Ta'ala itu ke atas makhluk. Sebab tu dia kata takluknya Allah Ta'ala dengan takluk ia dengan mengadakan tiap-tiap mungkin. Mungkin tu makna makhluk, dan meniadakan dia tu makhluk tadi kan. Allah boleh mengadakan makhluk dan meniadakan makhluk. Mengadakan asal tak ada, kemudian bagi ada. Cuba tuan-tuan fikir, kita ni laki seorang, dia ni perempuan seorang, asal tak kenal pun, datang-datang kuliah terpandang ke belakang, contoh. Lepas tu pun akhirnya jatuh hati, minat, akhirnya jumpalah keluarga apa semua. Jadi akad nikah, kahwin, tiba-tiba ada budak dalam perut bini kita. Mana dia datang? Mana dia datang? Inilah kata kuasanya Allah, daripada tak ada kepada ada. Mana makhluk boleh buat ni? Takkan boleh. Manusia dia boleh ejah-ejah buat pembasuhan, renovation, tapi mencipta mustahil. Manusia boleh ambil besi buat jadi kereta, tapi nak cipta besi tak boleh. Itu dia tulis kilang beras. Adakah dia buat beras? Bukan, dia proses beras. Dia mana boleh cipta beras? Beras tu Allah buat dekat padi. Lepas tu kita kena yakin, kena faham. Itu kuasanya Allah, daripada tak ada kepada ada. Dan kalau daripada tak ada Allah boleh buat bagi ada, lah benda ada Allah buat bagi tak ada, lagi senang lah. Dia ada, tiba tak ada, Allah dia buat. Macam ni kan, kita tengah kuliah ni ada semua. Saya pun tengok kitab, tengok bilik-bilik, pandang depan tak ada semua. Patutlah tak ada pedobelah. Balik kan semua kata lama sangat kan? Tapi orang boleh buat. Lepas tu orang tanya ulama, MH37 pasal ni macam ni cerita. Memanglah kita sedih, tak sedih. Tapi ulama jawab, kalau Allah nak bagi hilang ke tak? Bukan dengan sebab meletup ke, bukan dengan sebab hijack kena ambil ke apa ke, tapi kalau Allah nak hilang tak sampai ke dalam benda tu. Cuma kalau kita nak siasat, takut-takut kena hijack ke, meletup ke, boleh siasat. Tapi tak mustahil kalau Allah nak bagi hilang serta-merta. Lepas tu ada kes-kes tertentu, ada orang hilang sampai lah tak ada. Ada kes macam tu kan? Itu tak usah pelik benda-benda macam ni. Sebab ini kuasa Allah. Allah boleh buat benda ada kepada tak ada, benda tak ada kepada ada, benda tak ada kepada ada, benda ada kepada tak ada, Allah boleh buat. Gitu. Itulah maksud kuasanya Allah Ta'ala. Makhluk boleh? Makhluk takkan boleh. Dia cuma boleh tukar-tukar. Kan kita belajar saingan, daripada pepejal dia ubah jadi apa? Cair. Daripada cair ubah jadi waktu diubah balik cair jadi pejal balik. Kan ais kita ada tu, air tu dicairkan jadi cair, dipanaskan jadi wak. Lepas tu kita letak cermin atas tu, waktu naik ni jatuh ni jadi air ni. Air tu dia masuk dalam freezer, jadi kena balik, pejal balik. Dia boleh ubah, tapi nak bagi hilang terus air tu tak tahu di mana, tak boleh. Itu hanya kuasa Allah sahaja. Itulah kan, satu air mana yang ni teka-teki untuk bukan riwak tu tuan-tuan. Air mana yang, kalau air dari langit kita nampak, air dari apa, datang daripada langit, air hujan, salji dan sebagainya. Air daripada tanah kita nampak, dia keluar daripada sungai, laut, telaga dan sebagainya. Tapi ada satu air bukan keluar daripada langit, bukan keluar daripada tanah, tapi dia keluar dengan banyak tadi. Jika kan
boleh buat mandi, ambil wuduk dia. Air. Siapa boleh jawab, kita bagi tu biskut. Cepatlah jawab, kan nanti Bapak jawab dapatlah biskut, saya jawab saja. Air yang keluar daripada celah-celah jari baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau nak kira logik kan, mana tak air? Sehingga sahabat-sahabat mandi, ambil wuduk, siap dengan air, Nabi tahan air. Keluar air, macam keluar air pipe. Kuasa ni Allah. Ada tak boleh kan? Kata dah, takkan Abu Jahal itu kan senang kita, payah kan. Tahu ia dengan mengadakan jadian mungkin dan mengadakan dia atas muafakat iradatnya. Maksud muafakat ni bersekali dengan iradat. Iradat kita tak masuk lagi, tapi saya cerita sikit. Iradat itu maknanya berkehendak. Jadi kuasanya Allah Ta'ala itu dia selari dengan kehendak Allah. Maknanya apa yang Allah buat, itulah selarinya dengan kehendak Allah. Bukan Allah buat tapi tak ikut kehendak dia. Jadi macam Allah terpaksa buat. Dah. Apa saja yang Allah buat, itu memang kehendak Allah. Jadi setan tu jadi jahat, kehendak Allah ke tidak? Allah buat jadi jahat, kehendak Allah. Allah nak dia jahat. Itu dia kata tak, macam tu sial setan. Sial pun jadi geng dia. Ikut Allah, Allah. Allah nak pilih ni baik ke, Allah nak pilih ni jahat. Allah macam penerbit filem kata tu, kami buat macam mana. Penerbit filem kata, okay, hang lakon jadi hero, hang lakon jadi jahat. Asal saya jadi jahat? Hang nak lakon nak lakon. Itu mana dia kontrol. Ini lagi besar, ni bukan filem, ini satu alam. Allah yang kontrol semua. Allah kata, hang ni hang jadi orang Islam beriman, yang ni nak jadi kafir. Lepas tu kita ni beruntung, lahir-lahir, wek, ayah azan di kanan, kamat di kiri. Ayah kita pakai kopiah, orang Islam, mak kita pakai tutup. Alhamdulillah, kita dilahirkan sebagai Islam, walau kita tak pernah minta. Tapi ada orang, wek, 3 line atas ni. Ya mana, kita tak Allah buat ini apa macam tu. Dia pun tak tahu. Bukan dia minta, dah tak ada Allah pilih begitu. Lepas tu lah saya sebut, walaupun hodoh kita, kalaupun selemah-lemah kita macam mana pun, tapi fikirlah Allah pilih kita juga jadi hamba-Nya yang beriman. Walaupun mungkin kita tak lawa, dia telinga capang macam piring strok dia. Mata juling, hidung kembang sebelah. Muka gelap, senyum baru nampak gigi. Contoh. Nak kata ceritanya, mana muka tak awal, walau tak lawa sekalipun, kamu tu Allah pilih jadi orang beriman. Mana nak? Daripada jadi mak saleh, hidung mancung, dagu lekuk, lesung pipit sampai atas, rambut blond, lawa muka, putih, tapi kafir di sisi Allah, duduk dalam neraka selama-lamanya. Itu syukur anda Allah. Lepas tu kita habis sembahyang, subhanallah, puji Allah, Alhamdulillah. Bila sebut Alhamdulillah, rasakan di hati Allah, terima kasih ya Allah, jadikan aku orang beriman. Walaupun aku tak minta, ya Allah, kalau nakal-nakal aku jahat-jahat, aku ada salah silap, maafkanlah ya Allah. Bukan aku tak sayang Islam, aku sayang Islam, cuma kadang-kadang aku lalai ya Allah. Aku sayang engkau ya Allah. Sebab tu adakan satu rintihan, tengah-tengah malam bangkit tahajud sebelum disembahyang subuh di Masjid Surau, duduk di satu sudut di bilik rumah kita, tutup lampu dalam gelap, duduk diam belum, cakap dengan hati itu dengan Allah Ta'ala, ya Allah, terima kasih Allah, sampai sekarang aku masih hidup, kawan-kawan aku ada juga yang dah mati. Engkau masih lagi bagi aku peluang untuk aku betulkan diri aku yang mungkin aku dah tersasar jauh. Biar sampai menitik air mata, kata ulama. Air mata yang jatuh kerana memikirkan salah silap kita pada Allah, itulah air yang akan memadamkan api neraka Allah, insyaAllah. Inilah kesan daripada mengaji ilmu. Bukan saja-saja kita nak duduk sampai nak masuk waktu isyak, baru pukul 9. Jangan orang tu beli itu. Habislah di sini. Itu maknanya mengadakan tidak mungkin menjadikan hatinya muafakat iradatnya. Erti tiada mengada oleh Allah Ta'ala akan satu mungkin melainkan atas sifat yang ditentu akan oleh iradatnya. Dengan maksudnya tadi dia kata,
Tidak mungkinlah Allah buat sesuatu melainkan Allah buat itu mengikut seperti apa yang dikehendaki Allah. Hari ini, zaman ini kita tengok Islam seolah-olah macam ditindas. Bukan dekat dalam negara, seluruh dunia Islam ditindas, orang kafir mudahnya naik tocang, apa semua dan sebagainya. Kenapa jadi macam ni? Kenapa ini kehendak Allah. Dan kenapa Allah kehendak macam tu? Kan kita ni agama ni, kenapa Allah kehendak kita ni bijak? Sebab Allah nak kamu bangkit. Allah nak kamu bangkit. Ada dia orang Kristian, dia buat satu patung. Patung tu 3 agama, Islam, Kristian, Yahudi. Kan? Orang Yahudi dia kalau ibadat dia berdiri. Kadang-kadang dia berdiri mengadu dekat dia punya holy wall tu. Dan orang Kristian pun lebih kurang itulah, dia menyanyikan kat gereja dia. Jadi patung tu orang Yahudi berdiri atas sekali, berdiri di atas orang Kristian. Bawah sekali ni orang Islam. Dalam rupa patung tu sedang sujud. Jadi seolah-olah patung tu dibuat untuk nak menghina orang Islam. Tengok, kita bijak ni. Kan? Orang Kristian kata, orang Yahudi dia tak setuju, dia tak setuju. Kenapa kamu tak setuju kata si Kristian? Sebab dia tengah sujud, kalau dia bangun kita dua-dua jatuh. Tu maksud ni. Tu maksud kita Islam ni. Memanglah Allah tunjukkan kita ni dipijak, ditindak, tapi satu masa nanti akan ada satu pemimpin yang kita tunggu, iaitu namanya Imam Mahdi. Dia akan menyatukan kita semua. Waktu itu Islam akan bangkit. Bila bangkit, jatuh habis semua agama lain. Khususnya Yahudi dan Kristian. Cuma persoalannya sekarang, kita di pihak yang mana? Jadi pastikan kalau kita nak di pihak Imam Mahdi, maka dekat-dekatkan kita diri dengan para alim ulama, dengan majlis ilmu, surah majlis. Moga-moga sampai betul-betul munculnya dia, kita bersama dengan dia. Gitu. Kan? Baik, jadi itu dia. Mengada oleh Allah mengaji dia magizat akan kaum qadirah. Yang tadi dengan mengadakan tidak mungkin dan mengadakan dia akan merupakan iradahnya. Okey, hari. Kemudian lawannya mustahil. Yang poin keempat, mustahil lawannya al-ajzu, artinya lemah. Maka mustahil Tuhan itu lemah. Kalau Allah itu lemah, macam mana Allah boleh jadi Tuhan? Maka mustahil akan boleh terima. Allah itu Tuhan, bila Tuhan dia takkan lemah. Kerana dialah yang berkuasa menciptakan tiap-tiap sesuatu. Tiba-tiba dia lemah, macam mana dia nak jadikan kita kalau dia pun lemah? Maka mustahil akan terima. Dalilnya firman Allah Ta'ala. Poin yang kelima, dalil pula firman Allah Ta'ala, wallahu ala kulli syai'in qadir. Artinya bermula Allah Ta'ala atas tiap-tiap suatu amat kuasa. Betul macam saya selalu pesan, bila baca Quran, kalau ada mat kena panjang sebab takut maknanya lain. Macam ayat ni, wallahu ala kulli syai'in qadir. Qadir tu bila dipanjangkan barulah maknanya amat kuasa, maha kuasa. Tapi kalau kita baca qadir, pendek je, takut berubah maknanya kepada kuasa saja, bukan amat kuasa. Bila kuasa saja, takut dia jadi waham. Adakah kuasa macam makhluk biasa? Tapi Allah maha kuasa. Makna maha kuasa tadi, kuasa Allah boleh memberi bekas. Kuasa makhluk hanya pinjam cakap, tapi tak boleh memberi bekas. Tak ada power pun, cakap sembang saja boleh. Gitu. Itulah dia kuasanya Allah. Dan bezanya dengan kita bernama makhluk. Bila kita belajar faham dan ini, maka kita nampak Allah yang berkuasa, maka sifat lemah tu milik siapa? Kita. Ini tujuan mengaji sifat tu bro. Sifat yang wajib boh ke Allah, sifat yang mustahil boh kat kita. Kuasa Allah lemah, al-ajzu itu kita yang lemah. Tundukkan diri kita, aku lemah wahai Tuhan. Bila kita nampak kita lemah, baru kita nampak Allah yang maha kuasa. Selagi mana kita nampak kita yang ada kuasa, kita tak nampak Allah yang maha kuasa. Jadi buang keegoan, buang kesombongan, buang rasa hebatnya kita tu, buang, letak ke tepi. Kita letak diri aku lemah. Diri aku lemah. Macam lemah. Dari segi ilmu lemah. Macam saya. Bukan saya nak kata saya pandai. Saya tolong baca ni. Saya tolong baca. Bukan yang mengajar ni. Tolong baca ni. Apa yang ulama dah tulis, kita bacakan balik. Lepas tu tambah urai-urai lah sikit. Berdasarkan apa yang guru saya pernah cakap saja, saya ulang balik itu je. Tolong baca je. Kalau harap tuan-tuan baca, memang tak baca ke? Saya pun ada balik rumah, kita simpan dah dalam bila baca sini. Jadi itu kalau baca je. Jadi
Semua kita ni sama. Kadang-kadang saya boleh lah cerita gini, tapi dari segi amal ibadat pula, silap tuan-tuan lebih banyak daripada saya. Sebab tuan-tuan hidup lebih lama daripada saya, kan? Itu. Jadi tak ada siapa lebih pun. Yang lebih Allah. Kita lebih kurang. Lebih ada, lebih kurang. Lebih kurang kita ni, kan? Maka hiduplah kita bersama-sama secara harmoni. Jangan mengangkat rasa diri ini lebih daripada orang lain. Tak ada, sama dia. Saling perlu memerlukan. Mungkin ada bahagian saya pandai, mungkin saya pandai bahagian baca kitab ni, tapi bahagian lain saya lemah pula. Ada bahagian kereta lemah. Kereta sangkut pergi jalan, Ustaz. Kenapa Ustaz duduk tepi jalan? Ustaz nak kelah sini kan? Kelah apa ni? Angkat budak ni. Kereta Ustaz ni kan? Dan Ustaz tak boleh pen. Dan Ustaz kan baca kitab. Baca kitab bak ni, bak semayang. Alah dia bak enjin. Dah saya ada bengkel ni. Dia bak ni bengkel. Rupanya kat situ lebih ni tak. Walaupun dia tak pandai bab hukum ni, tapi dia pandai nak pakai dia. Perlu tak kita pada dia? Nampak, jadi hidup kita lengkap melengkapi. Jadi bila lengkap melengkapi, jangan sombong. Mau jadi kerajaan, ingat boleh jadi kerajaan sendiri kalau tak ada rakyat. Dia duduk dalam pulau, entah pulau mana, duduk seorang-seorang dia. Akulah raja, mana rakyat tu? Tahu tak ada. Mana tu orang kata gila. Bila ada raja, mesti ada rakyat. Bila ada pemimpin, ada rakyat. Ada rakyat, ada pemimpin, ada pemimpin, ada rakyat. Jadi saling perlu memerlukan. Bila saling memerlukan, jangan Allah. Gitu. Jadi cukup sekarang tu kita pengajian kita untuk sifat surat ke-7 malam ni. Dan insya-Allah jika diizinkan Allah, kita jumpa pula kuliah akan datang menyambung kepada sifat yang ke-8. Ini bahasa lama dia kata ke-8. Orang dulu disebut ke-8. Kita sekarang sebut ke-8 sama je. Lepas ni nak sambung ke-8 sifat iradah. Tanda lah situ sifat iradah yang ada di kitab kan. Baik, jadi cukup sekadar itu dulu pada malam ini yang dapat kita kongsi dan sampaikan. Moga-moga memberi manfaat kepada kita bersama. Kalau tak banyak pun sikit pun jadilah, insya-Allah. Jadi cukup sekadar itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'ana innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al dinana dinan nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa islamana islamal muslimin wa imanana imanal mu'minin wa salatana salatal khashiyin wa a'malana a'malas sholihin wa niyatana niyatal mukhlisin wa dhunubana ya Allah dhunubal mustaghfirin wa hayatana hayatal ulama wa mautana bi mautis syuhada wa ilal jannata ma'al anbiya'i alaihi wassalatu wassalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Takbir.